Assalamualaikum dan selamat kembali kepada semua dalam video yang terbaru kali ini. Kita nak bercakap pasal Pro 2 Myvi tahun 2020. Okey, tahun 2020 punya Pro 2 Myvi generasi ketiga ni D20N, dia ada perubahan yang terbaru lah, iaitu sikit je, dia tak banyak, iaitu ada tambah warna biru macam masa warna Myvi Icon second generation, dan juga dia punya updated ASA lah, ASA 2.0. Sebelum ni 1.0 2017 punya, yang sekarang ni 2.0 untuk tahun 2020 dan ke atas. Macam korang tahu, Pro 2 Myvi ni memang dah popular lah dalam kalangan rakyat Malaysia lah, daripada generasi pertama sampai generasi ketiga. Baru ada 3 generasi je, tak perlu buat banyak sangat. Jadi kita nak sembang lah, masihkah Pro 2 Myvi 2020 ni relevan pada tahun 2021 dah akan datang. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, kita roll kita punya intro dulu. Okey, kita bercakap pasal rupa depan dia dulu lah. Okey, untuk first glance, bila tengok rupa depan ni memang cantik lah, tak boleh nak pertikaikan lah. Sebab pada saya pun Myvi ni, kalau compare dengan dia punya saing dia, memang dari segi design memang dia top notch. Daripada depan, tepi sampai belakang, dengan dia punya overall proportion tu memang terbaik. Pada siapa yang beli kat sana, korang jangan pernah rasa menyesal kalau dari segi bab design memang lawa punya. Sebab lagi pun bila kita beli kereta pun, kita tengok rupa bentuk dulu apa. So kita mula dengan depan ni, macam ni adalah typical Pro 2 punya style. Bila diorang letak garnish chrome, korang boleh nampak dia akan letak dua. Semua pattern dia akan letak dua. Azia ke, Beza ke, Arus ke, Myvi lagi lah, dia akan letak dua lining chrome terus sampai kepada dia punya lambang kat tengah ni lah. Dan yang ni dia punya underbreeder. Kalau macam korang boleh tengok, kebanyakan kereta dia akan ada, sama ada konsep kereta tu senyum ataupun konsep kereta tu masam. Macam mana nak tahu kereta tu senyum atau masam? Korang tengok pada underbreeder ni. Okey, korang tengok dia punya mulut ni macam, dia macam masam kan. Macam ni lah. Ini maksud kita tengok, bila kita nak nilai kereta tu, kita tengok sama ada dia punya underbreeder area bahagian ni, sama ada senyum atau masam. Contoh macam Myvi yang second generation tu, dia pattern yang senyum. Ya, kalau yang untuk third generation, dia pattern yang masam. Okey, kat sini dia ada front lip warna hitam, iaitu trend yang saya rasa pilihan yang tepat lah Pro 2 pilih bila dia pakai front lip warna hitam kilat macam ni. Lepas tu bila bab dia punya lampu pula, macam korang boleh tengok lampu dia semua standard LED daripada high spec sampai ke low spec. Antara design yang paling menarik dekat bahagian lampu depan dia ni adalah dekat bahagian king dia ni. Okey, dia ada ira-ira semacam Saga FLX lah, tapi Saga FLX tu biasa. Tapi untuk Pro 2 Myvi generasi ketiga ni, dia punya king dia lebih tajam. Lebih tajam membuatkan dia punya overall design untuk lampu dan keseluruhan kereta ni nampak lebih lawa lah. Dia ada sensor kat depan dan fog lamp ni standard untuk semua variant. Okey, kalau bab safety yang ada dekat Myvi ni macam biasalah, dia dah standard sekarang. Dia ada vehicle stability control, traction control, ABS, EBD dengan BA. Lepas tu dia ada 6 airbag, dia ada ISOFIX, dia ada reverse camera, lepas tu dia ada front dan rear parking sensor. Okey, antara selling point yang paling terbaik lah saya rasa yang Pro 2 jual kepada pengguna adalah ni, ASA 2.0. Okey, saya nak terangkan lah pasal secara simple ASA 2.0. ASA 2.0 ni adalah, dia macam ADAS lah, senang cerita. Dia macam ADAS, Advanced Driver Assist System, tapi Pro 2 panggil ASA. Sama je dia punya kegunaan dia. Okey, kat sini saya nak terangkan, dia menggunakan kamera, ada 2 kamera dekat depan ni, dia jenis stereo. Okey, dan ASA 2.0 ni dia ada 4. Yang pertama adalah pre-collision warning, yang kedua adalah pre-collision braking, ketiga front departure alert, dan keempat adalah pedal miss operation control. Okey, yang untuk pre-collision warning. Pre-collision warning maksudnya, contoh kalau dekat depan kereta korang, dia ada jarak-jarak tertentu dengan speed tertentu tau. Iaitu dalam, kalau untuk kereta, speed antara 4 km sampai 100 km per hour, dan kalau untuk orang 4 km sampai 50 km per hour. Okey, dia akan bagi warning kalau korang tak brake, sama ada kereta dekat depan kereta korang ataupun ada orang. Dan safety yang kedua akan menyusul, iaitu pre-collision braking. Dia akan bantu untuk brake. Kalau masa dia dah bagi warning tu, korang tak brake juga, dia akan bantulah untuk brake. So yang ketiga, front departure alert. Okey, front departure alert ni dia akan bagi warning bila korang dekat, contoh situasi dekat traffic light, korang berhenti, lepas tu kereta depan korang dah gerak dan korang tak gerak lagi, maybe korang lalai ke main telefon kan. Jadi jangan main telefon masa dekat traffic light. Contoh macam korang tak pasang kereta tu dah gerak, dia akan bagi warning. Korang akan notify lah benda tu dan korang akan gerak cepat-cepat. Okey, tapi feature ni dia tak terpakai kalau korang bawa kereta dekat area Penang, iaitu dekat island. Sebab dekat island tak perlukan sistem ni, sebab orang belakang dah bantu korang walaupun lampu tu belum hijau, dia dah on dah dulu, suruh gerak. Siapa yang bawa drive kereta kat Penang dekat island tahulah macam mana. Tak semua macam tu lah, tapi berdasarkan pengalaman saya, kebanyakannya macam tu lah. Okey, dan last sekali adalah pedal miss operation control. Fungsi ni bantu, contoh kalau korang tersalah masuk gear drive dan korang berada dekat parking yang depan dia ada dinding ke apa kan, korang tersalah masuk gear dan korang tekan minyak dengan tiba-tiba, so dia akan block korang punya input terus direct kepada engine. So kereta korang tak akan bergerak ke depan. Itu saja untuk ASA
2.0. Okey, sekarang kita bercakap pasal bahagian tepi dia. Okey, kat sini, kat bahagian tepi Prodora Myvi ni, dia ada 3 point yang pada saya menarik. Yang pertama, dekat bahagian dia punya side skirt. Macam korang boleh tengok, trend yang sebelum ni, kebanyakan side skirt dia just fully black tau. Tapi dia ada macam layer yang sama macam body color dekat bahagian hampir ke belakang ni. Itu membuatkan side skirt Prodora Myvi ni unik lah. Okay. Yang kedua kita cakap pasal dia punya tayar dan rim lah. Pada saya, antara banyak-banyak pengeluar kereta yang bagi kereta complete matching daripada segi rupa kereta dan juga dia punya tayar adalah Prodora Myvi ni. Sebab dia punya design, korang boleh nampak, dia punya design dia simple lah. Macam Mazda 2 kan. Dia 5 spoke dengan ada dual tone. Tapi dia punya kilat dia memang bantu untuk dia lebih menonjol. Dengan saiz 15 inci, saya rasa itu adalah saiz yang paling perfect untuk Prodora Myvi ni. Okey, sekarang kita cakap pasal dia punya tayar lah. Prodora bagi tayar Goodyear Triple Max Assurance. Tayar ni tak berapa senyap sebenarnya, tapi dia agak economical lah. Dia tengah-tengah, tak terlampau murah, tak terlampau mahal dan tak terlampau bagus sangat dan tak terlampau teruk sangat. Dia just on par lah ke mediocre punya tayar. Dia punya saiz 185/55. Okey, dekat sini yang walaupun dia punya rim saiz dia 15, tapi disebabkan dia punya tebal tayar dia 55% daripada lebar 185 tu, membuatkan dia pada saya memang perfect lah. Dia tak nampak sangat dia punya wheel arches ni terlampau tinggi. Kan ada sesetengah tayar tu, dia punya tayar dia tu tebal dalam 60 ke 65, membuatkan dia punya rim nampak kecil dan dia punya wheel arches pun agak besar. So nampak pelik. Tapi untuk Prodora Myvi ni, saya rasa dia punya formula tu agak perfect lah. Cuma kalau korang nak upgrade tu, just upgrade lah korang punya rim kepada 1 inci sahaja yang paling ideal. Maybe lebar dalam 195, 50 ataupun 55. Contoh kalau korang nak pergi 55, korang memang akan dapat handling yang bagus. Tapi dari segi keselesaan dia agak kurang sikit. Sebabnya tayar ni dia bukan tayar yang senyap memang agak bising. So bila korang bawa dekat highway, memang dekat dalam ruang kabin tu, korang boleh dengar lah dia punya dari bab insulation Prodora Myvi ni agak kurang sikit. Okey, dan poin yang ketiga adalah dekat bahagian dia punya blind spot glass lah dekat bahagian ni. Okey, actually kalau korang boleh tengok, dia punya C-pillar dia memang besar kalau tanpa blind spot punya cermin ni. Prodora bijak dia letaklah satu blind spot punya cermin berbentuk segitiga kat sini. Tapi kebanyakannya orang dia akan beli aksesori yang macam lebih kurang macam Mustang ataupun masa zaman-zaman kereta Proton, dia orang suka tampal, dipanggil apa, triangle cover dekat bahagian sini. Tapi pada saya jangan tampal lah, sebab benda ni bantu untuk korang punya visibility masa korang memandu. Maksudnya pemandangan keliling kereta tu penting supaya bila korang bawa tu korang berhati-hatilah. Okey, sekarang kita bercakap pasal belakang Prodora Myvi pula. Okey, dari sudut pandangan belakang ni lah antara sudut yang pada saya memang paling cantik. Terutama dekat dia punya bahagian lampu belakang ni, dengan pattern LED lampu belakang dia memang cantik lah. Tapi yang paling penting kat sini, dia punya trademark king tu dekat lampu dia dibawa sampai ke belakang. Okay, dekat mana lah dekat sini korang boleh nampak ada macam mencocok ke bawah. Itu yang membuatkan dia macam wow, lawa. Tapi memang saya suka sebenarnya dia punya bahagian belakang ni. Sebab kalau macam untuk Myvi yang pertama, dia macam katak sikit belakang dia macam lebar ke bawah. Proton Iris pun lebar ke bawah. Tapi kalau Myvi yang lagi best, dia macam agak menegak ke bawah. Okey, tapi untuk yang Myvi generasi ketiga ni, korang boleh nampak dia lebar kat bahagian tepi ni. Daripada atas kecil, dia lebar ke tepi dan dia masuk balik ke bawah. Bila masuk balik ke bawah dengan proportion dia macam nak mencengkung ke bahagian tengah sini. Dari segi overall design membuatkan belakang dia daripada depan bila tarik sampai ke belakang memang cun lah. Kalau korang beli kereta ni, korang tak perlu nak modify habis. Beli stock daripada kilang yang paling high spec pun dah paling cantik lah. Tak perlu buat apa sebenarnya. Okey, dia ada reverse camera kat belakang ni, dekat bawah lambang dia dengan dia ada boot releaser lah dekat situ. Okey, untuk bahagian boot Prodora Myvi, saiz boot dia dalam 277 liter. Dia ada improvement lah daripada Myvi generasi kedua, lagi best. Yang tu agak kecil sikit. Pada saya untuk hatchback punya kategori 277 liter agak besar. Yang paling menarik, dia ada lampu boot light kat sini. So bila korang punggah barang masa dalam keadaan yang malam, lampu ni memang bantu bagi pencahayaan lah dekat dalam ni. So korang bila korang punggah masuk keluar barang ke, korang boleh nampak lah. Tapi macam masa zaman lagi best tu, second generation, dia tak ada lampu ni. So agak a bit bummer. Seat belakang ni dia boleh lipat macam biasa. Dia punya ratio 60-40. Kalau korang nak bawa barang yang banyak dan besar, contoh macam korang beli barang dekat IKEA, aperture yang agak luas dari segi lebar dan juga tinggi, saya rasa memang tak ada masalah lah korang guna keseluruhan ruang dalam kereta ni. Sebab itulah kelebihan hatchback ni, dia boleh gunakan ruang bahagian dalam kabin sampai ke tempat pemandu.
Kalau macam kereta sedan, dia ada kekangan sikit, kekangan dekat bahagian frame di antara cermin belakang dan juga bahagian bonnet. Dengan aperture dekat bahagian dalam tu agak kecil. Itu adalah kelemahan kereta sedan lah. Okay, Pro 2 bagi juga tayar spare yang full size dengan rim yang sama lah yang dia pakai sekarang. Ni memang point terbaik lah. Okay, untuk bahagian enjin, Pro 2 MyV ni macam biasa dia pakai 1.5 liter, double overhead cam, dual VVTi dengan kod enjin 2NRVE. Sama macam Toyota Vios, tapi talaan Toyota Vios tu dia agak lebih sikit daripada MyV ni dengan 103 horsepower dan 136 Nm off top. Okay, dia menggunakan transmission yang biasa, yang agak konvensional, iaitu 4 gear automatic lah. Dia ada electric power steering, tu sistem suspension dia, yang mana depan dia pakai McPherson, belakang dia pakai torsion beam, depan pakai brake disc, belakang pakai drum. Itu adalah setup yang murah lah, macam yang korang boleh nampak dekat kereta-kereta yang lain dalam segmen B, segmen C. Tapi saya boleh cakap enjin ni adalah enjin yang, sebab dia bekerjasama dengan Toyota dan Daihatsu, dan macam korang sedia tahu, dah maklum, Toyota ni dia terkenal dengan ketahanan ataupun reliability. DNA reliability tu dibawa juga dekat Pro 2, dan sebab itulah Pro 2 ni walaupun dia punya resale value dia mahal, sebab kereta ni tahan, tak bawa banyak masalah kepada pengguna. That's why value dia tinggi. Dia lebih kurang macam iPhone dalam dunia automotif. Okay, ada satu poin yang menarik saya jumpa lah dekat sini. Saya tak tahu kenapa Pro 2 bagi, mungkin kepada penonton-penonton di luar sana yang pakai MyV juga, mungkin korang tahu apa function dia. Okay, kat sini dia ada 2 slot hood holder. Dia penahan hood ni, dia ada 2 slot. Saya pun tak tahu kenapa, sebab pada saya darjah cerunan hood tu tak adalah banyak sangat. Apa beza ni dengan ni? I mean like, why this Pro 2? Kita MyV generasi ketiga memang terkenal dengan ruangan yang luas dekat bahagian dalam. Macam mana? Apakah rahsia dia? Ni secara peribadi apa yang saya nampak. Okey, kita mulakan dengan dia punya door panel. Door panel punya design ni, macam korang boleh tengok, dia agak nipis tau. Dia tak tebal macam generasi kedua punya. Yang mana bila dia nipis ke dalam, dia akan bantu ruang dekat dalam kabin ni lebih besar. Dan design dia agak pada saya biasa lah. Dan dia punya cup holder ni agak kecil. Tak boleh nak sumbat 1.5 liter punya air. Air dalam 500 ml atau botol kecil, boleh lah dia kat sini. Okay, dia punya bahagian driver ni ada function auto up dengan auto down. Nampak function kan? Ini adalah kedudukan memandu saya. Dia punya steering dia kecil, saya suka. Dia ada adjustment tip saja. Lepas tu dia ada butang kawalan dekat steering, yang mana pada saya agak unik lah, dan agak design wise. Antara ciri-ciri yang menarik ada dekat produk MyV ni adalah dia ada built-in pembaca kad touch and go yang terbina sendiri di dalam kereta ini. Dia ada sensor dekat bahagian atas ni. Kat sini port korang masuk je korang punya kad dan korang boleh check balance kat sini. Kita terangkan butang-butang yang ada dekat sini. Ini adalah butang untuk matikan auto start stop. Function ni agak annoying lah kalau korang berada dekat bandar. Tujuan dia untuk menjimatkan minyak. Yang mana kalau dari secara teknikal, dari segi calculation, mungkin ada betul, memang ada perubahan jimat minyak. Tapi actually benda ni dia pakai bateri tau. Dan bateri untuk MyV 3rd Gen ni dia agak special sikit dan harga dia agak mahal. Pada saya secara peribadi korang just matikan je lah. Tapi kalau korang nak pakai pun tak ada masalah. Yang ni adalah butang untuk offkan traction control. Off, tapi biarkan on je lah. Ini adalah headlight leveling yang boleh kawal darjah cahaya kereta tu tinggi ataupun rendah. Korang tahu MyV ni terkenal dengan asyik buka high beam je kan. Padahal bila bawa orang ramai dekat belakang dengan suspension torsion beam yang lembut tu, dia akan jadi mendak tau. Bila dia jadi mendak, suluhan lampu tu akan jadi tinggi. So orang akan ingat dia buka high beam, tapi sebenarnya bukan. So ini adalah solution yang Pro 2 bagi supaya korang boleh kawal dia punya darjah cahaya tu tinggi ataupun rendah. Okey, dari segi dashboard, Pro 2 dia design dashboard ni fokus dia ke arah pemandu. Salah satu faktor yang menyumbang kepada ruang kabin yang luas adalah dia punya dashboard yang agak kecil macam ke hadapan. Korang boleh tengok dia punya lekuk ni. Bahagian atas ni dia macam agak flat sikit dan dia tak terlampau makan ruang kabin sangat, which is good lah pada saya. Okey, untuk dekat bahagian radio, touchscreen, dia ada smart mirror link. Okay, dia ada built-in GPS. Pada saya tak perlu kot, sebab sekarang ni kebanyakan orang just connect dengan Bluetooth dan diorang akan tengok melalui diorang punya aplikasi yang ada dekat phone, iaitu antara Waze ataupun Google Map. Dekat bahagian center console dia memang agak kecil dan ni pun antara salah satu faktor yang menyumbang kepada ruang yang besar. Ada 2 cup holder kat belakang ni, cuma sayangnya tak ada armrest. So korang memang kena beli armrest lah untuk produk MyV ni. Bahagian aircon
Cuma saya nak komen kat sini, bila kita buka aircon tu, kita dah buka aircon, kita nak matikan tu, dia tak ada satu butang khas yang terus matikan aircon tau. Dia macam kena tekan satu-satu. Kalau jenis yang macam rotary tu, senang, kita just satu putaran boleh matikan terus aircon tu. Tapi kalau macam jenis yang butang ni, korang kena tekan banyak-banyak kali, so benda tu akan jadi leceh lah. Tapi benda ni dia di counter balik dengan mode memory kat sini, yang mana korang boleh save memory korang punya aircon tu off. Bila korang nak offkan aircon, korang just tekan lah butang memori tu. Okey, pasal dia punya door visor dia dekat bahagian passenger depan dia ada cermin. Cuma masalah dekat bahagian driver dia tak ada cermin. Kenapa ya Pro 2? Dia cuma ada satu strap untuk letak kad ke, letak kertas ke. I mean like, korang boleh je ambil cermin daripada bahagian passenger ni letak dekat bahagian driver kan, tak ada masalah. Okey, kita cakap pasal seat. Seat dia ni Pro 2 panggil leather semi bucket seat. Okey, tapi pada saya dia tak sesemi mana macam partially bucket. Dan okey, seat ni juga antara faktor yang penting menyumbang kepada ruang kabin yang luas dekat dalam Pro 2 Myvi ni. Sebab apa saya cakap? Korang boleh tengok seat dia tak terlampau lebar, tak terlampau panjang dan tak terlampau tinggi. Disebabkan itu, bila korang duduk dekat dalam ni, korang akan rasa ruang yang lebih luas lah. Sebab seat dia sendiri kecil, tak besar macam dia punya pesaing. Secara peribadi, saya sukalah yang so-called partially bucket seat ni. Sebab dia tak terlampau grip sangat badan kita. Dia agak longgar sikit kan. So, kita boleh move around. Tak terasa cengkam every time kita memandu. Kalau kita nak seat yang cengkam masa memandu tu, maybe masa kita nak bawa dalam pemanduan yang bersemangat, nak bawa cornering, masa tu memang kita perlukan seat yang betul-betul mencengkam kita punya badan. Tapi kalau untuk kereta-kereta yang biasa, untuk kereta-kereta bandar macam Pro 2 Myvi ni, ini saya rasa antara pilihan yang bijak lah yang Pro 2 buat. Dan lining merah dan putih dekat sini tambahkan lagi karakter yang istimewa lah dekat design seat ni sendiri. Kudos kepada Pro 2. Okey, untuk bahagian belakang dia pula, kita mula dengan bahagian door panel yang tipis macam dekat bahagian depan, bantu untuk ruang dalaman yang lebih luas. Okey, dan dia punya cup holder dia sama je macam depan, tak terlampau besar. Okey, ni adalah ruang belakang Pro 2 Myvi. Macam korang boleh tengok, seat ni saya adjust pada kedudukan pemanduan saya, dan korang boleh tengok kat sini dia punya ruangan dia memang banyak. Ini signature yang praktikal, iaitu ada teh tarik hook dengan ada anti-snatch hook kat sini. Ada USB untuk penumpang belakang nak charge phone diorang. Lepas tu ada net dekat bahagian tepi kereta ni yang boleh letakkan phone, which is pada saya memang praktikal, memang genius. Daripada segi design seat belakang, Pro 2 tak perlu buat macam pesaing-pesaing dia yang lain, yang mana dia perlu makan bahagian belakang seat dia untuk tambah ruang. Dia just flat out saja, letakkan poket ni, still dah bagi ruang yang besar. Dan korang boleh tengok dekat bahagian bawah kaki ni pun agak tinggi, seat dia dibawakan ke atas, walaupun kereta ni agak rendah sedikit. Pro 2 Myvi yang sebelum ni, korang boleh lunjuk kaki korang masuk ke dalam untuk korang rasa selesa lah. Seat dia macam biasa lah, sama juga macam depan. Dia tak terlampau panjang, dia pendek, tapi membuatkan dia rasa lebih luas. Dan ada headrest untuk penumpang belakang, which is a good point. Dan yang menarik, dia boleh adjust angle kita duduk dekat belakang ni. Contoh kalau kita nak duduk tegak macam ni, kalau kita nak macam berasa relax sikit, kita adjust dia punya darjah sudut. So korang macam boleh relax dengan ada headrest dekat belakang, dan ada ruang untuk kaki masuk kat depan. Kalau untuk perjalanan jauh, secara umum memang komplit lah, nampak just Myvi je kot. Tapi banyak poin-poin yang menarik yang ada dekat kereta ni, daripada segi harga, praktikal, performance, design, maintenance cost, resale value, dan tanpa rasa sakit kepala. Okay? Itu je yang kita nak. Untuk kebanyakan orang, bukan yang macam peminat kereta sangat lah, tapi kebanyakan orang yang menyumbang untuk beli kereta, ini lah salah satu sebab kenapa Myvi laris jika dibandingkan dengan jenama dan model yang lain. Jadi itulah dia review saya mengenai Pro 2 Myvi generasi ketiga tahun 2020. Pada saya, Pro 2 Myvi ni memang untuk masa-masa yang akan datang memang akan sentiasa laris, dan laris dengan penawaran dari segi teknologi, dari segi engine performance, quality, design, dan juga harga pemilikan untuk rakyat-rakyat ataupun pengguna yang biasa. Saya rasa ini memang antara pilihan yang berbaloi lah. Sama ada orang yang baru nak beli kereta yang pertama ataupun dah ada kereta nak jadikan kereta kedua, Myvi ni tetap jadi dalam diorang punya senarai pilihan kereta-kereta yang diorang nak memiliki. Sebab apa? Dia tak bagi banyak masalah, tapi dia banyak bagi kebaikan yang lebih jika dibanding kekurangan yang ada. Jadi saya rasa itu saja
untuk video kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton video saya sampai habis. Jika korang ada apa-apa pendapat korang ataupun cadangan mengenai produk Myvi, korang boleh tinggalkanlah korang punya komen-komen tu semua dekat ruangan komen di bawah. Tak lupa juga kepada owner sebab bagi saya pinjam untuk review kereta dia. Saya amat berterima kasih. Jadi sampai di sini saja video kali ini. So kita akan bercakap pasal dia punya driving experience on the next video lah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada channel saya. Sampai di sini saja. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan adios.